Ya betul semua. Selamat jumpa dengan saya. Okey, pada hari ini saya nak sharing kepada anda lah tentang pengalaman saya ketika menunggang motosikal di dalam keadaan hujan macam ni lah. Jadi kisah ni berlaku dalam tahun ni juga. Pada ketika tu saya ada plan lah dengan wife saya kan. Kita orang ni ride lah motor daripada KL menuju ke Cameron Highland. Pagi-pagi, plannya balik petang lah. Jadi bila dia sampai di Cameron Highland, on the way nak ke sana tu, macam-macam lah saya jumpa motosikal lain jugalah. Sama-sama ada yang dengan kumpulan mereka lah, dengan semua lah kan. Jadi saya ni biasalah, saya ni minat juga menunggang motosikal. Nak kata saya tak minat, takkanlah saya sanggup menunggang motosikal daripada KL sampai ke Cameron Highland. One way pergi balik satu hari one way lebih kurang dalam 250-260 lah. Saya tengok dalam Google Map lah, daripada rumah saya lah. Two way dalam 520 macam tu lah. Jadi plan asalnya pergi pagi. Masa nak pergi tu daripada Tapah tu nak naik tu dengan jalannya yang biasalah jalan Tapah macam mana. Kalau awak pernah pandu kereta ataupun tunggang motosikal melalui jalan Tapah nak ke Cameron Highland tu, jalan dia tak begitu cantik dengan dia punya pasir-pasir, lubang-lubang kecil pada jalan tu, corner. Tapi saya tengok pada ketika tu adalah ramai jugalah grup-grup motosikal ni yang pergi ramai-ramai kan, selai sepinggang dengan baju t-shirt je, apa pun tak ada. Sampai dah nak sampai ke Redland tu, Redland sampai ke Redland tu, saya tengok hujan dah mula turun lah. Jadi ada yang bersepah-sepah lah, duduk di hentian bas dan sebagainya, termasuk juga saya lah. Tapi apa yang saya nak sampai ke sini adalah ketika berada di kawasan hentian bas tu kan, dekat dengan hentian bas tu, saya lihat mereka ni satu persiapan pun tak buat, dengan motosikal CC 150, tajarnya pula kecil kan, dengan cover rantai pun tak ada, dengan baju hujan tak ada. Jadi kesejukan lah saya nampak. Okey, daripada Redland pada hari tu, hari pun dah makin petang sebab leka sangat beli beberapa barangan. Hujan pun dah nak turun sebab hari pun dah petang dengan angin je. Jadi saya terpaksa pulang lah daripada Redland dengan keadaan hujan, menuruni bukit daripada Redland tu nak sampai ke Tapah tu. Saya rasa kalau awak pernah pandu kereta ataupun menunggang motosikal, anda bayangkanlah dengan jalannya kadang-kadang ada yang berlubang, kadang-kadang berpasir, selekoh, dan air daripada lereng bukit pun turunlah mencurah-curah. Tapi saya tak dapat nak sharing kepada anda sebab saya memang tak ada kamera yang dipasang di GoPro tu kan, contohnya kan. Tak dapat nak tunjuk pada anda lah pengalaman saya pada ketika tu. Bila dah turun tu, memanglah saya tak dapat bayangkan lah betapa saya dalam keadaan memang mencabar lah. Bagi saya mencabar lah. Walaupun tayar motosikal saya adalah tayar juga motosikal ni adventure jadi menggunakan tayar depan saya 80-90, tayar belakang 90-90 kalau ikutkan memang tayar tu sesuai lah untuk jalan tu. Tapi saya memang tak berani lah, bermacam-macam berfikir di fikiran saya. Dan pada ketika tu dah turun saja daripada Tapah nak sampai ke sini, macam ni lah keadaan jalan tu. Cuba awak tengok jalan ni. Inilah laluan dia juga. Sepanjang perjalanan tu hujan turun macam ni, tak henti-henti. Dan sebenarnya dia lagi lebat daripada apa yang awak tengok pada video ni. Jadi dalam masa tu juga saya nampak lah beberapa kumpulan motosikal ni yang saya terangkan tadi tu, mereka pun ada juga yang seiring balik dengan saya pergi mungkin ada satu grup, 2-3 grup lah. Balik pun sama jugalah, dengan tayar kecil, dengan cover rantai tak ada, dengan baju hujan tak ada, apa tak ada. Bawa lah motor laju jalankan jalan sini. Saya bukan nak kata saya ni adalah seorang yang safety sangat, tak ada. Tapi cubalah kita bayangkan kalau kita menunggang motosikal cup ni kan, keadaan jalan macam ni, saya rasa dia ni adalah satu benda yang menakutkan lah.
bukanlah saya kata saya buat pandu kereta Azora ni dah cukup kebal. Maksudnya sekurang-kurangnya kalau kita menunggang, kalau kita memandu kereta, kita masih ada menggunakan, kita disupport oleh 4 tayar. Tapi kalau motosikal hanya 2 tayar, dan ada terdapat antara rider ni yang sengaja mengkecilkan tayar motosikal dengan image drift motosikal yang untuk saya tak pasti sangatlah, yang motosikal yang untuk sprint test tu kan, yang uji masa saja tu, tapi mereka bawa motosikal tu untuk jalan seperti ini. Dan bila mereka ni melakukan perjalanan jauh, kita tak dapat nak duga macam mana keadaan. Dan bila hujan macam ni, awak bayangkanlah okay, jadi bagi diri saya sendirilah, apa yang saya rasakan apabila saya menunggang dalam keadaan laluan macam ni kan. Walaupun saya punya motosikal taklah sehebat mana, hanya cc 125cc saja. Rasa takut tu memang ada, sebab macam-macam yang bermain di fikiran kalau awak menunggang motosikal dalam keadaan macam ni. Saya rasa ramai antara kita akan jumpa dalam sini. Anda cuba bayangkan jalan macam ni, bila dah hujan macam ni kan, memang dah satu benda yang menakutkan, sebab kita takut licin lah. Dan kita satu benda yang macam ni, tadi saya dah sangka lubang. Dan kalau lah misalnya kata ada objek-objek terjatuh di tengah jalan macam ni kan, dan kalau anda menunggang motosikal pada kelajuan lebih pada 80 ataupun lebih 80 lah, tapi taklah bermaksud 80 tu selamat. 80 kan, saya rasa bagaimana seseorang penunggang tersebut mampu untuk memberhentikan motosikal dengan selamat. Tadi saya ada jumpa lah, tapi saya tak sempat nak rakam gambar dia. Ada antara penunggang motosikal ni dengan tayar kecil, dengan safety ni kurang kan, masih lagi duduk lorong nombor 2. Di sebelah sana nombor 2 tu. Wah, confident betul. Saya tak dapat bayang lah kalau jatuh macam mana. Saya pun menunggang juga motosikal walaupun saya macam ni lah tapi bila saya dah semakin dewasa kan, bila saya fikirkan buruk baik tindakan kita tu, memang ianya adalah satu menakutkan, perkara yang menakutkan. Dan untuk makluman anda lah, pengalaman saya lah, ketika saya pulang daripada Cameron Highland tu, saya hanya duduk antara garisan lain kecemasan dan lain antara lorong kecemasan dan sebelah lain yang standard ni kan. Itulah line saya. Saya duduk je. Saya bukan duduk, saya pandu antara area tu saja. Saya tak berani lagi dah ke kanan. Dan kalau awak tungganglah motosikal kan, di antara zone area mula daripada Tapah nak sampai ke Siem River kalau tak salah saya, yang ada jalan yang separuh simen tu. Sebenarnya jalan tu bagi penunggang motosikal lah, terutama motosikal cc kecil kan, 150, 125. Saya pun ada motosikal 150 satu masa dulu lah, tapi saya dah jual lah. Tapi saya dapat rasakan lah yang bila kita terlanggar antara jalan antara Tapah nak ke Siem River ni, jalan simen dan jalan tar tu kan, dia duduk antara dorong kecemasan dengan main road ni kan. Anda akan rasa lah yang jalan tar tu dia tak begitu terjejas lah, sebab dia steady je jalan tar ni kan. Jalan simen tu dia tak begitu terjejas, jadi dia macam tebing lah. Bila motosikal tu tengah laju kan, jadi awak akan rasakan antara awak terlanggar lorong kecemasan dengan tebing tu, kalau terlanggar kan, memang rasa macam nak jatuh je. Dan kalau hari siang awak boleh tengok ada rumput kapet tak salah saya tumbuh antara jalan simen dan jalan tar. Antara laluan ni dengan laluan kontra nak ke utara ni kan. Jadi awak akan nampak lah ada rumput tumbuh tau. Bayangkan. Jadi saya walaupun saya memang minat jugalah tunggang motosikal kan, tapi saya selalu memikirkan tentang keselamatan lah. Sebab bagi saya lah, perkara yang sangat bahaya lah bagi penunggang motosikal kan, apabila dia berhadapan dengan lebuh raya macam ni adalah kenderaan yang lalu lalang ni. Kita bimbang kalau kita tercampak, jatuh dan dilanggar oleh kenderaan lain, sama ada kenderaan berat ataupun kenderaan ringan lah. Dia ni adalah satu mimpi ngeri lah kan. Lebih-lebih lagi sekarang ni saya tengok kan, ramai antara penunggang motosikal yang saya tak tahulah kat mana logiknya
mereka telah mengkecilkan tayar belakang motosikal hingga terlalu kecil kalau nak masuk betul-betul nak masuk perlumbaan ataupun pada awal lah. Tapi kalau awak gunakan tayar tersebut untuk nak melalui perjalanan kita kan, maybe nak jalan jauh dan sebagainya, berhadapan dengan jalan licin, hujan seperti ni kan, awak bayangkanlah, tolonglah bayangkan buruk baiknya tindakan awak tu. Apatah lagi kalau dah hari hujan macam ni kan. Bagi saya lah, saya dah rasa dah pengalaman ni. Dan untuk malam anda lah, saya pengalaman saya menunggang motosikal dari KL ke Cameron Highland yang saya pernah catatkan lah, dah 4 kali dah. Tapi nasib saya baik, dan pada hari tu je yang saya terpaksa mengharungi hari hujan lebat. Dia dah masuk folder Selangor ni lah, seronok. Jadi bila kita menunggang ni kan, bagi saya lah yang menunggang motosikal, saya ada motosikal Honda RS yang 150 ni. Saya pun, walaupun motor macam tu, saya rasa dia tetap tak stabil. Sebab bila kita bersisih dengan lori ni, angin daripada lori tersebut, kalau kita dah ride speed lebih kurang dalam 110, kita akan rasakan yang motor tu dah mula toyong hayang dah. Sebenarnya saya pun hairan tentang minat rider di Malaysia ni kan. Kadang saya tengok harga motosikal Cup ni pun harga dia keterlaluan sangat lah. Sebab motosikal Cup ni, kalau kita buka lah cover tu, tak ada apa yang tinggal pun. Hanya body yang betul macam body yang macam huruf Cup. Saya ingat maybe sama lebih kurang macam tu lah, macam ni kan. Body kecil je, dengan dia punya fork tu dah terputus separuh, tak sampai ke atas. Lepas tu kalau awak buka untuk cover untuk lampu tu, awak akan tengok awak punya handle tu betul-betul macam plastik burung kan. Kecil je, tak ada apa yang saya boleh dianggap kukuh, stabil dari segi high speed ataupun kekuatan mengharungi jalan-jalan yang macam ni, yang mencabar seperti ni. Sedangkan ada antara kita ni, saya tengok kalau yang budak muda ni kan, kalau bawa tunggang motosikal tu, saya tengok dah terlalu laju lah. Lepas tu macam-macam lah reaksi diorang ni kan. Dan tadi saya ada jumpa juga sepanjang perjalanan saya daripada Penang nak ke sini, ada jumpa ada antara grup-grup ni yang buat spomen lah, bawa laju lah, sampai nampak sampai baju terangkat lah, nampak pinggang lah. Saya terbayang lain je. Saya terbayang kalau pinggang, kalau berlaku kemalangan, tak tahulah macam mana daging tu boleh bersepai-sepai nanti dekat jalan. Sebab saya pernah jumpa benda ni. Bukan saya nak kutuk atau sebagainya, memang saya pernah jumpa macam mana daging bersepai tengah jalan. Sebab kalau kita dah fikirkan tentang benda-benda, memang takut lah. Macam hari tu pun, masa saya pulang daripada Cameron Highland pun, memang tak sangka lah kan hujan akan turun lebat seperti itu kan. Dan jangkaan boleh sampai awal, tapi memang tak boleh lah. Lagi hari hujan, lagilah saya terpaksa slowkan kenderaan saya. Terutama ni lah, berselisih dengan lori-lori besar seperti lori kontena dan sebagainya kan. Memang seram tu. Tapi saya heran motosikal boleh duduk lain kanan tu. Saya kena senang je, saya nak tengok motosikal tu dia ni keegoan dia macam mana. Kalau setakat motosikal kan nak duduk lorong kanan ni, saya rasa mungkin tersilap lah. Sebab level kita lah kan, yang motosikal Cup 150 ke bawah ni kan, 160 ke apa ke, kita tak payahlah nak duduk lain kanan ni. Sebab lain kanan ni bagi saya, dia punya speed dia tu lebih sebenarnya, macam kereta-kereta yang yang awak tengok kat dalam video ni kan. Saya pun ada kereta satu lagi, bila kita bawa drive kereta kita dalam 110, memang tak rasa apa pun. Kalau kat highway ni 110 kan, tak rasa apa pun. Awak bawa 110, orang lain potong sama je kan, macam awak bawa 80 je rasa. Tapi ni saya bawa 70 lah, sebab nak buat video. Jadi kalau motosikal lah kan, saya tengok lah hover duduk yang kanan ni, sedangkan dia adalah motosikal Cup, saya rasa itu adalah tak sesuai lah. Sebab yelah kan, ringan kan. Apa nak buat, mentaliti orang kita ni memang remaja kita ke rider kita suka motosikal Cup. Jadi saya nak buat macam mana, kalau ikutkan
pada saya lah, condition motosikal Cup pun tak begitu stabil saya tengok kan. Macam saya terangkan tadi, kalau kita buka lah cover tu, kita hanya boleh melihat handle kita tu, yang kita tengok rupa paras, lampu dia, meter dia. Kita bawa tengok dalam dia apa, dia hanyalah sebuah sebatang besi yang bentuk macam cabang lastik dia, kecil je. Dan ada pula cover-cover dia tu, dia punya handle tu pula langsung tak ada balancing dah sekarang ni. Balancing semua pakai plastik dia. Lepas tu ada yang komen kata, wah ni bagus. Apa yang bagus? Saya pun tak faham apa yang bagus. Sedangkan kita punya kestabilan motor tu sendiri dah tak ada. Lepas tu factory dah bagi tayar yang dianggap stabil untuk membrake, cengkaman ni bagus. Datang pula pemikiran negatif ni, mereka ni menukar pula tayar tu kepada tayar lebih kecil. Sedangkan macam ni awak tengok ni, kita terpaksa laluan macam ni, dan seumpamanya lah, kalau di bandar tu awak bayangkan lah macam mana nak buat emergency brake, adakah berkesan. Kalau kita laluan highway je ni, awak bayangkan kalau waktu malam macam ni, dah sampai waktu malam macam ni, hujan, ataupun kalau tak malam pun hari siang, macam mana lah keadaannya bagi motosikal yang menggunakan tayar kecil ni, dan kemampuan dia untuk membrake. Apatah lagi kalau macam saya terangkan tadi, pengalaman saya ride motosikal ke Cameron Highland dengan jalan macam tu, selekohnya dengan batu-batu kecil, dengan pasirnya, macam mana mereka nak berhadapan dengan situasi jalan yang tidak yang agak mencabar seperti itu. Jadi saya tak tahulah di mana logiknya. Juga saya pulang daripada Cameron Highland tu dengan keadaan macam ni kan. Biasalah kan, bila dah macam ni kan, apa yang akan kita rasai bagi penunggang motosikal kan. Sebab saya dah rasa pengalaman ni, saya dah 4 kali ride ke Cameron Highland dan buat perjalanan macam ni. Ini bagi yang boleh fikir lah, yang tak ada pengalaman ataupun boleh fikir secara positif lah kan. Okey, saya nak share sikit lah apa yang saya rasa di sebalik pengalaman saya lah ketika menunggang motosikal dalam keadaan hujan macam ni. Pertama, tadi yang saya terangkan tadi tu, minta maaf lah saya tak ikut sangat format apa yang teragak yang saya cerita ni. Okey, pertama tadi saya kata fikir safety lah. Yang kedua, bila hari dah hujan macam ni, tak berhenti-henti. Jadi memang itulah dia yang berlaku pada ketika itu. Daripada Redlands sampailah ke Sungai Buloh, tak berhenti lah hujan. Jadi menunggang motosikal dalam keadaan hujan ni, satu perkara dapat dielakkan adalah sejuk. Kalau anda tak mempunyai baju hujan yang cukup baik, dia memang sejuk tu masuk ke dalam lah. Kalau helmet tu bukan helmet yang cukup, dia punya protection menghadapi air kan, maknanya dia punya visor dia tu tak cukup protect kan. Jadi air akan masuk lah celah-celah cuping telinga tu, kiri kanan tu masuk je. Lepas tu visor tu pula akan jadi makin lama makin pudar. Macam sekarang ni, kalau kereta dia ada wiper kan dekat luar ni kan, wiper tolong lap ni, nampak ni, wiper lap. Tapi kalau motor tak ada, kita kena pegang dua handle tu dengan betul-betul berhati-hati. Kita tak boleh terlepas pandang dalam keadaan gelap macam ni. Cuba bayangkan jalan gelap macam ni. Okey, cuba awak bayangkan kalau ada satu tayar apa, tak ada tayar celup. Tayar celup tu pecah, adalah dia warna hitam. Kalau awak langgar agaknya apa jadi pada awak? Melambung lah jawabnya. Memang melambung lah. Jadi memang ngeri lah kalau saya fikir. Memang kalau itulah, saya rasa yang sanggup buat benda tu adalah mereka fikir panjang. Okey, jalan macam ni kan, memang takutlah bagi saya lah kalau tak betul-betul kan. Sebab dengan hari hujan dan biasalah kan, kalau kita menunggang dua orang yang belakang ni sangat boring lah. Kalau awak biasa tengok orang menunggang motosikal dua orang tu kan, awak bayangkanlah kalau awak duduk belakang kan, motosikal Cup ni tak kisahlah 125 ke 150 ke, ada yang motosikal 150 ni seat dia lagi lah tak sedap, keras, kecil dan sebagainya. Cukup lah menyeksakan duduk kat belakang. Jadi tak boleh buat apa, hanya pandang jalan dalam keadaan kesejukan. Kalau dah pakai baju hujan pun sama juga. Memang mata tu nak ngantuk je rasa. Bayangkanlah mata nak ngantuk, jalan macam tu. Dia punya suasana tu memang mungkinkan kita jadi terlelap, mungkinkan kita jadi tak selesa. Sedangkan perjalanan jauh lagi,
Tapi pada ketika tu saya tengok ramai lah kalangan motosikal ni yang masih lagi tak memikirkan pasal benda tu dan terus tunggang laju-laju. Mujurlah pada hari tu tak ada apa-apa, cuma saya dapat perasan lah tak semena-mena sebelah kiri dia bahu jalan ni ada kon tu, lori, mungkin ada lori rosak saja. Lepas tu dia tinggalkan kon tu dalam 8 ke 10 buah kon. Dan bila motosikal ni tak perasan kan, saya tengok kan ada salah satu motosikal lah hampir nak terlanggar kon. Ni kejadian berlaku macam jalan macam ni lah, keadaan hujan tu. Nasib baik lah dia tak terlanggar kon tu betul-betul. Tapi dia kena bucu kon dan kon tu terpelanting lah sikit ke tengah jalan. Memang ngeri lah. Jadi saya mohon maaf lah, apa yang saya nak sharing ni tak begitu, saya tak dapat nak fokus sangat sebab saya pun tu nak fokus pada pemanduan saya. Sebab tadi jalan jam, lepas tu lori-lori ni pun banyak sebab mereka pun tadi dah terperangkap kan, dekat belakang ada lori simen terbalik. Okey, rasanya setakat sini dulu perkongsian saya tentang kalau nak tunggang motosikal, pastikan motosikal kita cukup ciri keselamatan dia dari segi tayar, dari segi kita punya pakaian yang sesuai, serba-serbi lah, terutama bagi mereka nak jalan jauh. Walaupun lebuh raya ni nampak jalan yang biasa je kan, highway kan, tapi walaupun highway, kalau anda ride motosikal pada waktu malam melalui highway, ianya adalah satu perkara yang agak bahaya, terutama kalau hari dah hujan macam ni, di mana kalau kita bawa pandu tunggang terlalu laju agak bahaya. Dan kita ada ancaman angin daripada kendaraan berat ni, yang mana angin tu akan menolak kita balik. Dan keadaan motosikal pada ketika ini hanya nak fikirkan cantik, plastik banyak. Bila plastik banyak, motosikal makin ringan. Dan motosikal sekarang pun memang dah ringan-ringan lah. Itu yang nak dibangga-banggakan sangat tu. Saya pun tak faham yang sampaikan fork motosikal depan tu dah jadi terlalu kurus dah sekarang ni. Walaupun CC dah sampai nak hampir-hampir 200 saya tengok CC kan. CC motosikal dah besar-besar, tapi fork dia dah kurus kering, shaft dia terlalu lah kecil. Saya tak tahulah kat mana logiknya benda ni. Tapi dalam masa sama ada juga yang membuang ciri-ciri keselamatan yang ada pada motosikal. Jadi saya rasa itu adalah satu benda yang bahaya lah. Jadi sama-sama lah kita memastikan keselamatan ketika menunggang motosikal. Terima kasih setakat sini dahulu perkongsian saya.